tanpa melengahkan masa, kita tampilkan calon kita. InsyaAllah orang yang akan membela nasib kita di Petrajaya ini, Parlimen P194 Petrajaya, seorang anak muda, seorang peguam ataupun seorang lawyer, insya-Allah bakal mengalahkan Datuk Fadilah Haji Yusof. Ini dia Ahmad Nazib bin Johari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang berbahagia Saudara Lieutenant Colonel Abang Hamdan Abang Hadari, bekas pegawai tinggi tentera, yang saya alu-alukan ayahanda saya Haji Johari bin Haji Sulaiman. Tidak lupa kepada semua adik kakak pada malam tu, abang-abang, pakcik-pakcik, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di belakang sana. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam tu saya dapat berjumpa dengan kita orang dalam satu majlis ringkas, dalam satu majlis yang agak sederhana, dalam satu majlis yang serba kekurangan. Sebab apa? Sebab kita diam di Semerah Padi, kita diam di Sungai Midin, si diberduli oleh Fadilah. Betul? Jadi sebab ialah saya sanggup bersama dengan kita orang, berhormat dengan kita orang, duduk di situ bersama dengan kita orang, menyelami masalah kita orang, merasai macam ni cara kita orang. Contohnya Saudara Ibrahim Anwar tinggal dah lebih berpuluh-puluh tahun rumah, masih lagi mencuri elektrik. Hakikat, saya berkelakar, saya bercakap hakikat realiti berlaku kini tu di kampung kita Sungai Midin. Bukan saya madah fitnah. Sebab apabila saya kelakar ceramah tiap malam, pukul 11, pukul 12 sudah start sidak blogger PBB dalam internet madah saya ngasut orang kampung. Ngasut orang kampung, fitnah orang kampung, ngajak orang kampung, madah sidak PBB, sidak BN tu parti bulat-bulat PBB. Sebab ialah kita melihat mission, visi misi kita pada pilihan raya kali itu, si lain si bukan, untuk kita mengangkat martabat orang di Petrajaya, insya-Allah. Boleh? Tetapi dengan sikit syarat. Bukan ada pengeras, si perlu ada pengeras. Syaratnya kita yang hadir pada malam tu padah dengan orang seluruh Petrajaya. Kali itu kita tolak pemimpin Barisan Nasional, kita pilih pemimpin Pakatan Rakyat. Boleh? Udah, kita dah lejuk dah. Kita dah muak, kita dah rasa meloya dah. Selama 12 kali pilihan raya, orang Sungai Midin, orang Petrajaya milih pemimpin Barisan Nasional silih berganti. Tiap-tiap 5 tahun pilih orang yang sama aja. Dari parti PBB, parti bulat-bulat. Tiap-tiap kali pilihan raya, kita orang milih parti yang sama. Sebab ya saya madah PBB, parti si ada masa depan. Sebab apa saya madah parti PBB si ada masa depan? Sebab parti PBB nya siapa nangga macam ni, nya nak ngembak rakyat di Sungai Midin, rakyat di Petrajaya jauh ke depan. Nya siapa nangga macam ni, nya nak ngatur masalah orang di Sungai Midin. Sebab yang kita madah parti tu si ada masa depan. Berbanding dengan Pakatan Rakyat, sebuah parti yang mungkin kita orang nangga parti yang jauh ke depan. Sebab apa? Kita telah membuktikan, kita telah berjaya mentadbir negeri-negeri di Pakatan Rakyat
Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan juga Perak jauh lebih baik daripada negeri Sarawak tu. Sudah terbukti. Kita merintah baru 5 tahun kita perintah di Sinun. Berbanding dengan Taib Mahmud merintah berapa tahun? 50 lebih tahun. Nya ada jadi ketua menteri 32 tahun. Tapi nya gagal untuk mengurus macam ni, ngatur orang Sungai Midin mendapat elektrik, mendapat air, mendapat hak milik tanah di kawasan Deripun. Jadi kita orang boleh langgar. Wakil rakyat yang kita orang pilih sebelum tu gagal. Si mampu berfikir, si ada kreativiti, si ada niat yang ikhlas, si ada rasa tanggungjawab untuk membela kita orang. Sebab ya saya sebagai anak muda, saya bangkit depan kita orang dengan penuh harapan untuk sama-sama berjuang dengan kita orang, membawa suara orang Sungai Midin, orang kawasan Petrajaya untuk bangkit, untuk memberikan apa sahaja hak kita orang sebagai rakyat, sebagai orang yang bayar teks cukai setiap kali, setiap tahun. Untuk semua yang kita orang bayar akan dapat dipulangkan kepada kita orang untuk memenuhi keperluan, untuk menyelesaikan kebajikan kita orang sebagai rakyat Malaysia. Ya yang sebenarnya. Sebab ya kita orang kena yakin. Kita semua kena yakin. Kita kali itu bertanding, bukan kita bertanding, bukan kita berlawan dengan perintah. Saya nak madah dengan adik kakak. Selalu orang madah, jangan dilawan perintahnya. Betul? Jangan dilawan perintahnya. Mungkin kita melawan perintah, susah kita kalah. Sebab ya, saya nak madah dengan kita orang. Kali itu Parti Keadilan Rakyat, Pakatan Rakyat melawan Barisan Nasional. Parti Barisan Nasional, PBB. Sebab apabila Parlimen telah dibubarkan, maka parti-parti itulah yang bertanding. Maka kini itu Barisan Nasional siada kuasa untuk memegang kerajaan. Mun kita orang milih, kami orang menang, kami orang pun boleh menjadi kerajaan untuk memerintah Sarawak dan untuk boleh memerintah Malaysia dan untuk mengembalikan hak kita orang seperti mana hak yang kita berikan negeri-negeri Pakatan Rakyat di Selangor, Kelantan, Kedah dan juga Pulau Pinang. Sebaiklah kita orang kena fikir. Saya selama tempoh kempen, saya pergi raun seluruh kawasan-kawasan Petrajaya. Daripada Sagah, tahu Sagah, Kampung Sagah, kawasan Sidat Bidayuh, Iban, sampai ke Paroh, Sejijak, sampai ke Kolong, sampai ke Matang Batu 10, sampai ke Segedup, Semayang, Tupong, Satok. Walaupun kita tu diam, boleh dikatakan pinggir bandar, tetapi malangnya masih lagi orang Melayu kita dalam kehidupan kesusahan. Jadi saya nak tanya, siapa sepatutnya membela nasib kita orang Melayu di Sarawak tu? Siapa? Siapa yang sepatutnya membela nasib kita di kawasan Petrajaya tu? Siapa? Seharusnya orang yang kita bertanggungjawabkan, orang yang kita beri amanahnya sepatutnya membela nasib kita di kawasan Petrajaya tu. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Amanah yang kita beri dengan sidaknya telah pun danya abaikan, telah danya pun sia-siakan, telah danya tutup sebelah mata, danya telah lari daripada amanah, danya telah lari daripada tanggungjawab memastikan kita orang, memastikan kita hidup dalam keadaan selesa, hidup dalam keadaan seperti mana orang lain, bangsa-bangsa lain, bangsa Cina, bangsa Iban, bangsa Bidayuh, semua bangsa-bangsa lain yang kita nanggah, saya ada tolak banding.
Bukan saya nak merendah orang bahasa Melayu, tapi hakikatnya saya pun orang Melayu. Sebab ya saya madah dengan kita orang, saya seorang peguam. Fadilah pun sebagai seorang peguam, betul? Apa beza saya dengan dia? Saya pun Melayu, Fadilah pun Melayu. Bezanya, Fadilah ada abang Datuk Busari, orang kaya di Sarawak, betul? Ya, ajak beza antara saya dengan Fadilah. Adakah kita orang mau milih orang kaya yang si tahu masalah kita, atau kita orang boleh milih saya, orang biasa yang akan merasai keadaan kehidupan kita di Petrajaya? Cuba kita orang pilih. Sebab ialah kita madah dengan orang kita di Petrajaya, fikir-fikirlah. Sebab ya saya melihat kali itu adalah masa keemasan orang di Petrajaya untuk memberi peluang kepada Pakatan Rakyat memerintah untuk kita melakukan perubahan. Bukan senang nak melakukan perubahan. Sebab ialah saya madah, menang kita itu, kita akan cuba pastikan janji-janji kita kepada rakyat di Petrajaya, kita akan selesaikan masalah. Masalah utama apa? Masalah utama kita masyarakat Melayu di Petrajaya, kita masih belum dapat hak milik tanah. Bukan saja di kawasan Dayak, bukan saja di kawasan Iban, Bidayuh, orang Cina yang dapat hak milik tanah. Orang Melayu kita masih lagi banyak belum mendapat hak milik tanah. Betul? Sebab ialah di Selangor, Tan Sri Khalid, kita menang sejak pada tahun 2008. Hampir 45,000 hak milik tanah diberinya macam meja. Sebabnya tahu bahawa orang Melayu kita lama tu diperbodoh, si diberi hak. Sebab apa? Sebab supaya orang Melayu kita dibiar susah, merempat, diam dalam keadaan kesusahan, supaya orang Melayu kita apa? Orang Melayu kita si berani melawan perintah. Betul? Dia biarkan kita susah supaya kita si ada kekuatan, supaya kita si ada pemikiran yang cerdik, supaya kita dalam keadaan ketinggalan, supaya kita madah, okeylah, kami orang akan milih Barisan Nasional, kami orang akan nunggu janji-janji Barisan Nasional, kami orang akan sembah Barisan Nasional. Sebab parti itu ajaklah yang boleh memberi kita menang, memberi kekuasaan kita, memberi nolong kita orang Melayu. Tapi sebab ialah kita madah, sebenarnya kita hendaklah ubah cara pemikiran kita. Kali itu kita kena ubah. Parti yang boleh membela rakyat Sarawak adalah parti keadilan rakyat. Sebab ya tema pada pilihan raya kita pada kali itu, Pakatan Harapan Rakyat, bukan Barisan Nasional Harapan Rakyat. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita angkat menjadi Perdana Menteri, kita telah gariskan manifesto, janji-janji pilihan raya yang akan kita sempurnakan apabila kita berjaya menakluk Putrajaya, apabila kita menang di Petrajaya, apa kita boleh merintah di Sarawak. Kita akan pastikan apa yang kita tawarkan kepada rakyat, kita akan lakukan, kita akan lunaskan demi menjaga kebajikan rakyat. Datuk Seri Anwar madah janjinya. Hari itu kita menang 5 Mei, 6 hari bulan angkat sumpah, 7 hari bulan kita akan turunkan harga minyak 5%. Mau sih orang? Sebab ialah kita barang-barang kita mahal. Tahu sih barang kita mahal. Barisan Nasional barang naik sebab minyak kita mahal. Mungkin kita orang Nangga di Brunei, sibuk jauh. Kita tahu di Brunei berapa seliter minyak? RM1.26 aja di Brunei. Apa bezanya kita Sarawak dengan Brunei? Sarawak negeri ngeluar minyak, betul? Brunei negeri ngeluar minyak, betul? Tapi kena minyak di Sarawak mahal, kena minyak di Malaysia mahal. Sebab masalah kita, sistem yang salah guna kuasa, sistem yang si pandai ngurus negeri, ngurus negara, sistem yang si betul, sistem yang rasuah, sistem yang bobrok, sehingga gagal untuk mengurus
ekonomi, ngurus hasil mahsul Malaysia. Berbanding dengan Brunei, kita dengan Sultan Brunei, seorang sultan yang kita hormati, seorang sultan yang mementingkan agama, seorang sultan yang betul-betul beria-ria untuk mengamalkan hudud di Brunei. Berbanding dengan Tengku Mahmud, berbanding dengan Najib, ada yang nak mengamalkan hudud di Malaysia. Berbanding dengan sultan di Kelantan, betul-betul sultan yang nak mengamalkan hudud, nak mengamalkan agama Islam. Ya, bezanya di Arab Saudi minyak hanya 56 sen. Jauh beza dengan harga kita di Malaysia. Sebab ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sedar bahawa punca utama ekonomi rakyat bermasalah berpunca daripada minyak. Sebab ialah janji kita Pakatan Rakyat, apabila kita menang, benda yang perkara yang pertama yang kita pola adalah untuk menurunkan harga minyak. Ia janji dalam manifesto kita. Selanjutnya mungkin kita nanggap janji lain. Kita janji kepada rakyat, kita akan beri pendidikan percuma. Mau sih kita uang. Anak-anak kita belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Anak-anak kita si perlu kita ngeluari poket untuk kita mayam pendidikan fee deknya, untuk kita maya keperluan belajar deknya, untuk kita beli barang-barang belajar deknya. Semua Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli telah memikirkan macam ni cara untuk kita memberi pendidikan percuma. Sebab ialah kita nanggap orang-orang Melayu kita banyak tercicir, betul? Orang-orang Melayu kita si mendapat pendidikan yang sempurna, betul? Sebab masalah orang Melayu kita masih si mampu untuk menghantar anak-anak kita belajar yang lebih baik, belajar ke universiti. Sebab masalah kita masih tahap kemiskinan, gaji kita kecil, kita si ada kerja, wakil rakyat kita gagal untuk mengenai masalah kita. Sebab ialah kita pun janji, mun kita merintah, kita hapuskan hutang PTPTN. Kita tahu apa PTPTN? Yang diguna anak-anak kita berhutang untuk masuk universiti ialah pinjaman yang charge 4% kepada kita. Sebab ialah dalam manifesto kita, mun kita menang, kita hapuskan hutang 24.7 bilion. Hutang PTPTN yang anak-anak kita berhutang. Saya tadi ada berinterview dengan ada pihak sekolah ataupun pihak belajar di college kita di Sarawak tu. Hutang untuknya mula diploma aja. Orang di Sukma tadi saya nanya. Untuk mula diploma aja nya terpaksa berhutang RM80,000. Untuknya mula diploma, umur baru 21 tahun, nya dah berhutang RM80,000. Semata-matanya nak belajar tu. Habisnya diploma, munnya si maya hutang RM80,000, walaupun nya si ada kerja, nya kena maya hutangnya. Munnya si maya hutangnya, nya akan declare bankrupt, nya si akan boleh keluar negara. Umur baru 21 tahun, mengalami masalah hutang lebih RM80,000 untuk mula diploma je. Belum nya nak mula degree. Sebab ialah dalam Jabatan Insolvensi saya ada nanggap, kini tu umur 35 tahun ke bawah, umur 35 tahun ke bawah, hampir 45,000 orang anak muda yang dah di-declare bankrupt. Sebab apa? Sebab masalah orang kita, banyaknya orang Melayu, 70% orang Melayu. Sebab masalah orang kita berhutang si apat maya hutang. Sebab yang kita kena mikir, macam ni cara kita nak menyelesaikan masalah. Ya tak buat kita nanggap masalah hutang, kita nanggap rumah kita cukup mahal, betul? Macam saudara Arif Meran tadi, saya sendiri pergi ke Stapok, ibu jauh, Stapok aja, dekat Batu Kawah, Batu Kawah ya. Rumah CBD, rumah teres, harga dah 1.2 dan 1.5 juta. Siapa yang mampu beli rumah ya? Ada orang Melayu kita mampu beli rumah ya? Tidak. Hanya kroni-kroni Taib Mahmud aja yang mampu beli rumah ya. Macam kita tu gaji 3,000, 4,000, siapa kita beli rumah berjuta-juta ya? Sebab ya yang kita kena mikir. Macam ni kita berfikir Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan Rakyat, kita memikirkan macam ni kita nak ngatur rumah-rumah mampu milik.
Macam ni kita nak memberi rumah dengan wang kita yang gaji 3,000, 5,000. Macam ni harga rumah itu boleh dimampu milik mengikut kemampuan. Supaya di Selangor PKNS di bawah Tan Sri Khalid beri rumah mampu milik 30,000, 50,000, 100,000 mengikut kemampuan rakyat di Selangor. Kita tahu Menangga di Rempangi ya. Tahu di Rempangi depannya ada satu projek Barisan Nasional. Rumah mampu milik. Saya pergi nanggap projek yang dijanjikan oleh Barisan Nasional Disember 2007. Projek ia di Padah akan siap pada Disember 2012. Tapi malangnya kita nanggap sampai kini tu projek ia hanya tinggal projek Gajah Putih. Rumput tinggi melangit, rumah sikit pun si nampak. Sebab ialah projek itu sebenarnya untuk dibina untuk wang kita susah. Rumah mampu milik, tapi malangnya projek yang gagal. Sebab ialah orang Melayu kita sampai kali itu terpaksa diam di kawasan-kawasan setinggan. Betul? Banyak lagi orang Melayu kita diam di kawasan setinggan sebab diberi kemudahan oleh Barisan Nasional yang menyerajui kerajaan kita selamat tu. Supaya yang kita kena fikir, macam ni cara untuk kita ngatur Barisan Nasional untuk kita nendang ke Sungai Sarawak. Kita kena fikir macam ni untuk kita mengusir Barisan Nasional, mengkuburkan Barisan Nasional, kah Barisan Nasional dalam Muzium Sarawak. Boleh? Boleh. Kita kena fikir macam ni caranya. Sebab ialah tadi hari tu adalah hari pertama undian awal. Okey. Sidak poli-poli saya tu semua undi. Minggu lepas undi pos. Hari tu adalah hari SPR berpesta, Barisan Nasional berpesta. Dannya cuba sedaya upaya untuk menipu. Dannya cuba sedaya upaya untuk memenangkan Barisan Nasional. Hari itu dah banyak berlaku. Dakwat kekal yang warna hitam bukan menjadi dakwat kekal. Apa yang dipolahnya, dakwat etik dekat dicelup di tangan, lepas dia boleh dicuci dengan air, terus hilang, wang yang sama boleh ngundi balik. Yang berlaku. Supaya kita di peringkat persekutuan, kita dah banyak bolah lakuan polis. Ya semua sindrom-sindrom Barisan Nasional dah rasa adanya nak kalah dalam pilihan raya tu. Supaya ya kita madah dengan adik kakak. Seperti mana Saudara Arif madah tadi, kita menyeru orang kita supaya rami-rami turun ngundi. Mun kita orang si turun ngundi, okey, walaupun nama kita orang dah didaftarkan sebagai pengundi, maka kita orang yang nama ada atik si turun adalah pengundi-pengundi hantu yang datang. Sebab apa saya mandah pengundi hantu? Sebab saya pernah berjumpa masa saya melawan Abang Jo tahun 2011. Saya pergi di St. Joseph. Ada seorang perempuan datang jumpa saya. Cik Nazib, saya datang mengundi. Nama saya si Anok. Dah ada orang undi nama saya pagi tadi. Kenapa macam tu? Maksud apa di siang? Maksudnya ada orang lain yang undi pakai IC kita. Kita tahu di Petrajaya tu pengundi berjumlah 49,750 lebih. Mun kita si turun semua undi, maka adanya tu boleh kesan siapa orang yang si keluar undi, adanya akan dapat IC lain. IC betul Maka orang tu lah pengundi-pengundi tu akan mundi bagi pihak kita orang. Ya, mun kita orang si turun, orang lain akan mundi bagi pihak kita orang, dan Datuk lah akan memenangkan Barisan Nasional dan akan mengekalkan kuasa adanya untuk menzalimi kita berterusan sampai bila-bila. Ya, bawa kita orang anggap pengundi hantu, belum undi ragu. Ya, yang kita kena fikirkan macam ni, kita minta tolong merayu kepada orang Petrajaya, sama-sama pada pagi 5 bulannya, tolong kita sama-sama padah dengan orang Petrajaya turun pergi ngundi. Mungkin kita orang mau menang,
mungkin kita orang mau kita menang, mungkin kita orang mau kita sama-sama kita melakukan perubahan di Petrajaya. Supaya di Satok pada tahun 2011 pengundi dalam 12,000, yang turun hanya 5,000 lebih ke 6,000 lebih pengundi kita si turun. Supayalah Barisan Nasional menggunakan taktik-taktik kotor untuk supaya turun bagi pihak wang yang si turun dia. Sebenarnya tu dia pandai, dia sebab ada kuasa, dia boleh ngeluar IC bila-bila masa. Supaya kita jangan heran kelak ada Bangla, macam-macam jenis wang, ada Indon, boleh undi bagi pihak kita wang. Banyak benda-benda penipuan boleh berlaku mun kita pada malam tu si nekat, si mau nolong kita untuk pada 5 Mei. Kita akan melakukan sesuatu, tapi dengan syarat kita orang pun sama-sama bantu untuk sama-sama untuk kita melihat apa yang dipolah oleh SPR dengan BN untuk dia mula nipu pada hari pengundiannya. Adik kakak sekalian, walaupun saya nak berceloteh bercerita dengan kita orang berkenaan dengan pilihan raya, dalam masa yang sama tawaran-tawaran Pakatan Rakyat cukup banyak. Gaji polis kita naikkan 15%. Bagus ya sih? Bagus. Gaji cikgu kita naikkan 500. Bagus ya sih? Bagus. Gaji minima kita naikkan 1,100. Bagus ya sih? Bagus. Sebab kita di Sarawak, Najib Nyamadah kita di Sarawak tu gaji minima hanya layak 800 kah? Di Semenanjung 900. Tetapi kalau kita mengik Pakatan Rakyat merintah, kita mengik gaji minimal 1,100. Jadi siapa kita menilai macam ni keikhlasan Pakatan Rakyat untuk membela rakyat, macam ni kesungguhan Pakatan Rakyat untuk membela rakyat, macam ni iltizam Pakatan Rakyat untuk membela rakyat. Jangan kita orang dengar janji ditepati Najib ya. Mungkin kita orang masih megang janji dicapati Najib ya, lalu kita terus jadi capati oleh setidaknya. Lalu kita boleh bergolong-golong jadi macam roti canai. Sebab ialah kita minta kita orang buka mata. Ibu lain dah. Kita di Petrajaya tu ada berapa ringgit kita ada balai polis? Saya nak tanya kita orang. Sikit gak balai polis kita sini digital ya, betul? Betul. Untuk cover seluruh Petrajaya. Petrajaya tu pengundi penduduk bukannya sikit. Kita hanya sikit balai polis saja digital ya. Siapa nak cover keseluruhan Petrajaya tu? Apa dipolah sidak Padilah dengan Bambang Jo Daud tu si memikirkan untuk menjaga keselamatan di kita di Petrajaya tu. Supaya kita tanggap baru tu dia 2 minggu lepas ada asyik dengar ada minyak mati di masjid, ada dengar? Masalah sosial kita di Petrajaya semakin meningkat. Masalah orang berkelahi, masalah gangsta kita di Petrajaya tu meningkat. Sebab apa? Sebab kita hidup dalam keadaan kemiskinan. Orang kita mesti ada duit macam ni, curi. Sebab ialah kita minta supaya orang Melayu kita fikir, pilih Pakatan Rakyat, kita akan pastikan orang Melayu kita dapat dibela hidupnya. Okey, kita pergi bolehlah nanggap balai polis ni, menaik asas sekolah kita di Petrajaya tu. Cukupkah sekolah kita di Petrajaya? Cukup sih? Tidak. Si cukup. Anak-anak kita dah bertambah, sekolah masih juga 2-3 ringgit ya. Di Satok, sekolah Jepang dengan sekolah rakyat, ada sekolah menengah sih? Si ada. Apa dia pola Abang Jo kata kita orang pemimpin Melayu terakhir? Ada yang peduli masalah kita ni. Kita kena fikir macam ni kita nak menyelesaikan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional tu yang selamat tu si dapat membela nasib kita. Ya, bawa kita nangga 2 perkara. Baru saya nyentuh benda sekolah dengan balai polis. Saifah Hasidah tahun 2011 kita tahu apa dijanjinya dengan sembahyang tu. Nya janji pada pilihan raya dunia yang mengebak hospital di sembahyang tu. Ada hanya mula hospital di sembahyang tu.
Si ada. Adalah hospital normal ya, hospital swasta. Hospital untuk kita, untuk orang susah, si ada. Sebab ialah kita berduduk-duduk di hospital umum di Kuching ya. Sialah orang Melayu, sialah orang Cina, sialah orang Kuching, sialah orang Siaman, orang Serian, segala-galanya di siap. Ni janji ditepati oleh Sifah Hasidah di Semayang tu. Sebab ya kita minta, kita rayu, kita si mau agak dengan pemimpin Barisan Nasional PBB tu yang hanya pandai menabur janji tapi gagal untuk menepati janji. Boleh? Kita tolak pemimpin yang janji si menepati janji walaupun daknya merintah. Jangan daknya mada pembangkang tu datang kampung janji macam bulan cakrawala. Tapi kita orang perlu jawab dengan sidak tu. Padah dengannya, padah dengan sidak YB. Pakatan Rakyat sudah merintah 5 buah negeri. Dengan jayanya kita boleh menghapuskan hutang di Negeri Selangor yang dipola oleh Ketoyo. Dan kita berjaya untuk menambah rizab Negeri Selangor 2.6 bilion. Untuk siapa? Untuk rakyat Negeri Selangor. Sebayalah kita di Selangor beri air percuma. Di situ ada Taib Mahmud beri air percuma? Si ada. Kita di Selangor air curi kita di situ. Di Selangor Tan Sri Khalid beri air percuma. Saya ada rumah di Sinun. Terus terang saya madah. Ofis saya ada di Selangor, ofis saya ada di Jalan Kulas. Jangan kita oiran. Orang PBB akan madah Nazib tu nya bukan orang situ. Saya anak kelahiran Kampung Temedak. Saya asal Surabaya. Kini tu saya diam di Semayang semua alam senceri. Saya bukan orang Sibo. Tahu siapa orang Sibo? Jangan pilih Haji orang Sibo. Pilih anak tempatan Semayang. Sebab ialah saya madah dengan kita orang. Fikir-fikirlah. Jangan kita orang beza-bezakan keupayaan saya dengan Fadilah. Kita orang kena yakin, kena pilih pemimpin yang betul-betul boleh menjiwai masalah rakyat di Putrajaya. Adik kakak sekalian, panjang celoteh saya malam tu di Semayang Sungai Midin tu. Sebab saya rasa sedih. Saya rasa sedih macam ni. Sidak tu boleh nangga keadaan kehidupan kita semenjak sekian lama masih macam zaman 80-an dulu. Saya rasa si tahu macam ni si ada terkata saya dengan kita orang. Macam ni dan nyatuk sanggup melihat kita orang Melayu ditandah dia diam macam tu. Bukan si boleh. Benda yang boleh dipolah. Si ada benda yang si boleh dipolah di dunia tu. Betul si? Mun ada duit, semua boleh polah. Betul si? Mun ada keupayaan, mun nak nolong, semua boleh. Betul si? Kita Sarawak negeri kaya. Tapi rakyat kita miskin. Sikan kita si boleh fikir. Jadi adik kakak sekalian, kita pada kali itu kita seru kepada kita orang semua, lakukanlah perubahan. Kita minta adik kakak sekalian padah dengan wanita-wanita PBB kan. Sebab saya tahu wanita PBB itu pengundi tegar PBB. Kami tahu dah bapak-bapak tu, dah abang-abang tu dah berubah. Tapi masalah ibu-ibu kita, kakak-kakak kita yang masih belum terbuka hati dan mindanya untuk sama-sama kita memperjuangkan hak rakyat. Saya akui, saya berjumpa kami pengundi-pengundi di Putrajaya tu. Takut danya. Takut apa tu? Takut danya kelak melawan perintah. Sebab ya saya minta yang hadir pada malam tu, yang Allah pilih pada malam tu, tegakkanlah keadilan di muka bumi Sarawak. Boleh? Jadi saya rasa setakat diajak ngepak saya pada malam tu dengan kita orang. Yang pentingnya pada 5 hari bulan Mei, niatkan hati kita orang, seru kita orang di Semayang, orang di Putrajaya tu, doa kita orang banyak-banyak supaya terbuka hati orang Putrajaya untuk memilih Pakatan Rakyat untuk membela nasib rakyat. Boleh? Reformasi. 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 Reformasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.